adabun lil mayyit faur wafatihi. Ada adab bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang mati, apa yang patut kita buat pada dia? Dia mati dah, dia tak buat apa dah. Yang kena buat apa siapa? Kita kena buat. Dalam kitab kita ni menyeraikan 9 perkara yang kita kena lakukan apabila berlaku sudah dikonfirm matinya seorang itu. Ada orang yang telah meninggal dunia. Mati dapat dipastikan dengan keluarnya ruh dari jasad, berhentinya denyutan jantung, tubuh sudah mulai berubah kepada situasi tertentu, sejuk dah tubuh dia, senyap, dan hilang kekuatan dan menjadi lembek. Oleh itu dianjurkan bagi mahramnya, dengar ni, dianjurkan bagi mahramnya, orang yang rapat dengan dia, keluarga terdekat yang haram nikah, kita panggil mahram, untuk menangani urusannya. Orang-orang lain janganlah, kecuali perempuan sama perempuan, tak lainlah cerita. Kerana banyaknya kasih sayang terhadapnya, makna keluarga dia ni orang ni sayang kepada dia. Kaum lelaki menangani urusan lelaki, dan wanita menangani urusan wanita. Dan boleh bagi lelaki-lelaki menangani urusan wanita mahramnya, tak apa. Kita nak laki-laki tapi kita nak uruskan mak kita, boleh. Sebagaimana wanita boleh menangani urusan lelaki mahramnya, anak perempuan nak diuruskan mayat ayah dia, boleh. Dan suami isteri diiktibarkan seperti mahram pada yang demikian. Waktu hidup dulu dua tu, dia duduk dua tu dah. Takkanlah kita mati kata mu jangan sentuh lagi suami ni, dia sudah matilah, sentuhlah, uruskanlah dia, kan, pada yang demikian. Dan adab-adab menguruskan mayat itu seperti berikut. Tulis nombor 1, taghmidu al-ainaini, memejamkan kedua-dua mata. Bila orang ni sah dah mati, kadang-kadang mayat ni mata dia terbuka, tak rapat. Sunat memejamkan kedua-dua matanya agar tidak buruk dipandang dengan terus terbelalak. Hei, kalau mata duk celak gitu, lain macam lah. Maka kita kena mata dia, biar dia tutup mata dengan baik. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika apa ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menziarahi Abu Salamah. Abu Salamah mati, Nabi kita nak pergi ziarah dia, dan matanya terbuka, mata dia celik, lalu dipejamkannya. Maka Nabi kita tutup mata dia. Allahu Akbar. Bahagianya Abu Salamah, ia menutupkan matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dipejamkannya. Kemudian Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, ia diikuti oleh penglihatan. Biasa kan kita dekat orang nak mati, tiba-tiba mata dia celak, dia tengok, bahasa orang kampung kata mandang. Itu dia bukan tengok kita, dia tengok ruh dia diambil oleh malaikat, naik. Allahu Akbar. Sudah diangkat oleh malaikat mata dia. Dengan kemudian memejamkan matanya, sunat kita membaca bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar bila orang mati kita tutup mata dia. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis Abu Salamah tadi panjang, diriwayat oleh Imam Muslim dan lain-lain. Yang kedua, syaddul lahya ini, apa ni lahya ini? Ikat dagu dia. Kita ambil kain, kita ikat sini, ikat di dagu ni supaya tidak terbuka. Takutnya tengangor gitu kan, tak comel mayat tengangor gitu. Mata celek mayat tengangor. Dah.
Tak boleh gitu, tak comel, tidak sopan. Sunat mengikat dagu dengan pembalut lebar yang meliputinya. Mana kita ambil kain serbai dia ke, kita pun ikat dagu ni ke kepala dia tu, biar mulut dia tutup. Kalau orang perempuan ambil kain tudung dia, ikat. Diikat dari atas kepala hingga mulutnya tidak terbuka, biar tutup. Yang ketiga, talyinul mafasil, melembutkan sendi dia. Mana kita ambil tangan dia ni, awak gitu. Tak. Sunat melembutkan sendi-sendi dengan melipat lengan bawah secara perlahan ke lengan atas, kemudian dikembalikan semula. Melipat betis ke paha dan paha ke perut, kemudian dikembalikannya. Mana kita gerak sekejap, pasal mudah nak supaya dia bergerak lembut, senang kita nak mandi nanti. Dan melembutkan jari-jari, yang demikian untuk memudahkan memandikannya. Jangan duk kerah banyak gitu. Kerana kehangatan tubuh masih kekal selepas mati. Jika sendi-sendi dan anggota-anggota telah dilembutkan, maka ia akan menjadi lembut. Dan jika tidak, ia akan mengerah dan susah dilembutkan lepas tu. Mana kalau tangan duk begini, kita tak pelembut lalu duduk sini, kerah gitu. Lepas pada tu payah nak betul balik kan. Yang keempat, al-wadu'u 'ala sarir, diletakkan di atas katil. Moleknya mayat tu kita ambil katil, kita letak atas. Sunat meletakkan mayat sebaik sahaja selepas mati di atas katil ataupun papan atau sesuatu yang tinggi, atau kita ambil tilam lah. Ambil tilam, biasa kita tidur tu letak atas tu tinggi sikit, agar ia tidak terkesan dengan kelembapan bumi lalu berubah. Dan jika tidak boleh diletakkan atas, tak boleh, tak ada tilam, maka diletakkan di atas tikar agar ia tidak panas lalu berubah. Yang pentingnya kena lapik lah mayat, eloknya tinggi atas katil, atas tilam, atas tikar, jangan letak atas tanah gitu. Yang kelima, adab yang kelima, menghadap kiblat. Kita letak muka dia tu menghadap ke arah kiblat. Sunat menghadapkan mayat ke kiblat seperti mana yang telah disebutkan dalam ketika nazak. Maka dibaringkan atas rusuk kanannya dan lebih utama ditelentangkan. Kita tak baring telentang, muka dan tapak kakinya menghadap kiblat. Diletakkan sesuatu yang berat atas perutnya. Kita ambil benda, kita letak atas perut dia, takut masuk angin gelembung, agar tidak kembung dan buruk dipandang. Dan benda yang diletakkan itu di atas pakaian, seperti mana diriwayatkan oleh Anas ketika maulanya, tulis maula tu hamba dia, hamba yang dia merdeka meninggal dunia, lalu dia berkata, da'u ala batnihi hadidatan li'alla yantafikh, letakkan besi di atas perutnya agar ia tidak kembung. Cuma kata-kata Anas ini tidak sabit. Tulis pelajar. Kata-kata Anas ini dikeluar oleh Imam Al-Baihaqi. Kata di Syekh Al-Imam Az-Zahabi, dia kata fihi Muhammad, ada rawi dia nama Muhammad yang dhaif, yang tidak sahih. Dalam kitab Asy-Syahrul Mumti' dia kata fihi nazar, nukilan daripada Anas ini tidak diragui, mungkin tidak sabit daripada Anas. Wallahu alam. Yang pentingnya kalau kita tengok keadaan lah. Kenapa takut mayat kita ni gempur perut kak, letaklah benda-benda sikit. Kalau tidak, biasa-biasa je. Dan tengok ni. Dan tidak boleh letakkan mushaf. Jangan letak Quran atas perut dia, yang dimuliakan, jangan. Demikian juga kitab-kitab hadis dan kitab-kitab ilmu, tak payah.
Oleh kerana dia ni ustaz mati ni, kita ambil kitab dia mengajar, ambil kitab muktamad ni bok letak atas perut dia tu. Tak payah. Jangan. Letak benda-benda kalau nak letak lah, letak apa benda bantal ke apa benda. Kalau diperlukan. Tapi hadis Anas ni tidak sahih. Tidak sahih. Yang keenam, menanggalkan pakaian dia. Kalau dia pakai baju ke apa, kita buka lah. Sunat menanggalkan pakaian mayat yang berjahit yang dipakai ketika matinya agar ia tidak cepat rosak. Jangan mayat. Dan dikecualikan orang yang mati syahid perang. Mati syahid dalam peperangan, maka sepatutnya dikekalkan pakaiannya dan disingsingkan agar ia tidak terkena najis yang keluar daripada dia. Mana kekal pakaian dia. Sebab orang mati syahid ni dikebumikan dengan darah-darah dia, tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Orang mati syahid. Orang lain kita buat pakaian dia, kita tudungnya dengan kain supaya mudah nak urus. Nak mandi dia tu mudah. Yang ketujuh, itulah yang ketujuh, menutup tubuh dia, semua badan dia. Sunat menutup seluruh badan mayat dengan kain jika dia tidak berihram haji atau umrah, seperti mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh tubuh baginda ditutupi dengan kain hibarah, iaitulah sejenis kain buatan Yaman. Kain hibarah ni kain buatan Yaman, dia kata. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Macam mana ni kain dia ni? Hibarah ni macam mana? Tulis, tengok pelajar. Dia tak tulis dalam nota. Ada di sini dia kata hibarah tu kain ada jalur-jalur. Kain jalur yang pentingnya apa jenis kain lah, senang. Sunat ditutupi dengan kain nipis. Jangan tutup ambil kain selimut tebal, jangan. Kain nipis je. Agar ia tidak memanaskannya, agar tidak merusakkannya. Tepi kain diletak di bawah kepalanya, manakala tepi yang lain di bawah tapak kakinya, agar ia tidak terbuka. Mati mari angin terbuka pula, aib dia. Adapun orang yang memakai ihram, maka ditutupi apa yang wajib dikafani daripadanya. Kalau orang pakai ihram, dia buka muka, dia tak tutup muka. Sebab orang pakai ihram ni tak boleh tutup muka. Orang laki-laki tak boleh pakai kopiah, tak boleh tutup kepala dia. Ini kena buka. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar orang mati musim haji di Masjid Haram Mekah, nampak gambar tu muka dia. Itu dia mati dalam keadaan ihram, dalam keadaan berihram, maka muka dia tidak ditutup, kepala dia bagi orang lelaki tidak ditutup. Itu tanda orang ihram. Bagi kitanya tuduklah kain apa-apa. Tak syarat kain batik Jawa, tak? Kalau tempat kita ingat kain batik Jawa, kain tuduk senduk, apa lagi? Kain apa? Apa-apa kain lah yang senang. Lihat apa ni kain cadar tu boleh. Baiklah. Adab yang ke-8, membayar hutang. Bayar hutang. Sunat menyegerakan pembayaran hutang-hutang mayat untuk membebaskan tanggungan daripadanya. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Maksudnya, diri orang mukmin bergantung dengan hutangnya sehingga ditunaikan. Ini bahaya kita ni. Tulis hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini sahih sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dan lain-lain. Jadi kita kena bayar hutang dia segera. Dan sunat bersegera membayarkan hutangnya atau membayarkan hutang kemudian. Manakala tak sempat hari itu, kita bayar kemudian lah, tapi kena cepat. Maka ia wajib
setelah dikafani dan dipersiapkan untuk dikebumikan. Kena bayar segera. Jangan tunggu lama-lama, ambil hutang dia bayar selalu. Kita bayar bila? Bila kena bayar hutang ni? Tanda pelajar. Sebelum wasiat dan pembahagian harta pusaka. Seperti mana yang telah dijelaskan, yang akan dijelaskan. Dan makna hadis tadi. Hadis orang ni tergantung dengan hutang dia. Makna hadis ini bahawa dirinya dituntut dengan apa yang diwajibkannya ke atasnya dan tertahan di tempat yang mulia sehingga ditunaikan. Bukan kerana dia diseksa, terutamanya jika dia meninggalkan harta dan diwasiatkannya. Mana kalau kita ada harta, hutang itu boleh bayar. Contohnya dia berhutang 200,000, dia punya harta 500,000, mana boleh bayar. Tapi kena segerakan, sebab tergantung hutang dia tu dengan keadaan dia tu selagi tak bayar hutang. Maka susunan kita akan sebut nanti sekejap lagi. Yang ke-9, mendoakan mayat. Ni bukan solat jenazah lagi ni. Orang baru mati baru ni. Bila kita pergi ziarah orang mati, kita kena doakan mayat. Bukan setakat pergi buka muka tengok, dia mati dah, tutup balik. Ada pasal jenis setengah orang ni minat ke selfie, buka muka, print, ambil gambar. Ayah, siapa dia ajar lah gitu. Dulu ada satu masa jenis YB, anak panggil dia YB mayat. Allah Akbar, tengok di Facebook dia, cara kau ambil gambar mayat ya. Kata jangan siapa begini sekali. Mayat dia ada kehormatan diri dia. Yang kita naknya baca kita. Sunat bagi manusia, orang yang pergi ziarah orang mati, bercakap benda yang baik di sisi mayat. Ya. InsyaAllah sahabat kita yang mati ni orang baik, selalu pergi masjid, selalu pergi balasah kan. Kita pujilah dia, hak dia yang patut dipujilah. Dah kita kenal dia tu. Tapi kalau dia tak baik, tak usah cakap. Jangan pergi kat dia, Allah nasib baiklah dia ni mati mujur dah. Allah, kalau tidak gak telur ayam orang hilang, selipar orang hilang, tuduh longkang rumah orang cabut. Dia ni mujur dia mati. Jangan cakap. Kalau awak tak nak cakap, tak usah pergi tengok. Dan mendoakannya, ini penting. Kita pergi ziarah orang mati, kita doakan dia. Berdasarkan hadis Ummu Salamah yang terdahulu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Nabi kita masuk kepada ziarah Abu Salamah dan matanya terbuka, lalu dipejamkannya. Nabi tengok mata dia terbuka, Nabi kita gosok, tutup mata. Lalu ahli keluarganya terkejut. Ahli keluarga dia terkejut. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ruha, ruh itu apabila dia diangkat maka diikuti oleh matanya. Tadilah kita dah sebut tadi, diikuti oleh penglihatan. Lalu ahli keluarganya terkejut. Fadajja nas min ahli, bising keluarga dia. Maka baginda bersabda, La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu mendoakan ke atas diri kamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Dengar ni. Ni setengah orang ni bila keluarga mati kat rumah, tak ada dah lah, binasa dah lah kita, susah dah lah hidup lepas ni. Jangan duduk meratap. Sebab kalau kamu doa macam tu, malaikat aminkan doamu. Jadi sungguh susah. Kita sabar, nak kata apa? Kemudian baginda berdoa. Ikutlah ke doa. Ni tak ada lagi kitab ni. Doa ni ada sini. Ni dalam kitab Perisai Muslim.
Kitab risah ada kan? Cari doa ziarah mayat. Doa ketika menziarahi mayat, ikut baca belakang. Nabi ni, doa Nabi ni pandai kita ubah sikit. Jangan ikut lagi. Kita nak baca Nabi baca dia. Nabi baca ya, bila dia ziarah kan dia kata Allahumma ufil li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Nabi kata Allahumma ufir li Abi Salamah. Sebab Nabi kita pergi ziarah siapa mati? Abu Salamah. Jadi bila kita pergi ziarah siapa-siapa mati, kita sebut orang tu. Kalau keluarga kita sebutlah Allahumma fili li hazal mayyit. Bolehlah lebih senang. Ya Allah ampunkanlah mayat ni. Kalau ayah kita Allahumma fili abi. Pak cik kita Allahumma fili ammi kan. Ikut belakang. Allahumma ghfir li hazal mayyit warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Berapa orang dah pergi ziarah mayat baca doa ni? Angkat tangan nak tengok. Tak ingat? Perisai Muslim bukannya besar, boleh poket. Baca. Tengok doa ni menarik sekali. Nabi kata apa? Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Mana kalau kita pergi ziarah siapa-siapa, kita sebut ya Allah ampunilah mayat ni. Kalau tak tahu nama kan. Kalau tahu nama sebutlah ya Allah ampunilah fulan. Tinggikanlah darjatnya di kalangan orang-orang yang beroleh hidayah. Gantikanlah dia pada zuriatnya yang masih ada. Keturunan anak-anak dia kesian lah. Ayah dia tak ada dah. Ganti orang lain, tolong jaga dia. Pak saudara dia ke siapa-siapa sajalah. Ampunilah kami dan dia, ya wahai Tuhan surah Alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia dalam kuburnya. Allahu Akbar, bahagianya kita. Nah. Dan tulis hadis ini riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Kata Imam Nawawi, bagi ahli keluarga mayat dan sahabat-sahabatnya boleh mencium wajahnya. Boleh kalau kita nak cium lah. Kita tengok mayat ni, keluarga kita, ibu bapa kita, pakcik-pakcik, adik-beradik, boleh kita cium dia, cium dahi dia. Yang demikian sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi kita pergi cium sahabat dia Utsman bin Maz'un dan lain-lain lagi. Habislah kita 9 adab yang segera dilakukan kepada mayat